Kita berada pada muka surat yang kelima. Okay, kawan-kawan kita baru join. Tengok kat sini kita ada muka surat yang kelima. Bahan minggu lepas ya. Muka surat yang kelima ni dia adalah nombor 4. Soalan nombor 4. Okay. Hopefully korang dah berada kat sini ya. Okey, dekat sini kita masih lagi nak sambung pasal Y sama dengan MC MX tambah C. MX tambah C. Jom kita revision sikit sebelum kita start. Adakah korang masih lagi ingat? Y sama dengan MX tambah C. So, apa itu M guys? Dan apa itu C? Okay, Ajma ingat lagi tak? Apa itu M? Ingat? Ajma ingat? Batrisya ingat tak Batrisya? Alamak, tak ingat lah pula Ajma. Lagi-lagi kawan-kawan lain, Parisya ingat? Izzuddin ingat tak? Tak ingat juga. M tu adalah kecerunan. Kecerunan. C apa? C tu adalah pintasan Y. Okey, dah ingat? Farisha ingat pintasan Y. Okey, good. Okey, dah ingat ke? Ke lupa balik dah? Kan? M tu adalah kecerunan. Macam ni lah kita tengok ni. Ni kita punya kecerunan. Ni kecerunan. Okey, Iman, Batrisya dah mula datang balik dah kefahaman? Ajma, dah datang balik dah kefahaman kita? Ni, nak cari kecerunan ni. Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2. Ada ingat dah ya? Oh, okey. Kita kena buat introduction dululah. Biasalah kan? Ajma macam mana Ajma? Dah datang balik dah? Okey, now kita nak jadikan dia setiap persamaan ini dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ini namanya persamaan linear. Persamaan linear. Linear tu maksudnya garis lurus. Jadi kalau kita ada graf, kita ada garis lurus. Jadi ini namanya linear. Jadi persamaan ini memang digunakan untuk garis lurus. Persamaan linear. Ada ke bentuk lain? Ada. Contohnya graf kita bentuk macam ni, senyum. Ini bukan linear. Ini namanya kuadratik. Jadi kita punya persamaan ni tak boleh pakai dekat sini. Kuadratik ada dia punya persamaan dia tersendiri. Garis lurus dia mempunyai persamaan dia tersendiri. Jadi kalau kita ingat, Y sama dengan MX tambah C hanya untuk graf garis lurus. Persamaan linear. Okey? Sebab tu disebut linear. Linear tu sebenarnya dalam bahasa mudah kita lurus. Kalau kita ada kawan-kawan kita yang lurus, kita kata kau ni linear sangat lah. Linear tu maksudnya lurus lah. Faham? Okey. So, sekarang ni kita nak jadikan persamaan ni dalam bentuk persamaan linear. So, apa nak buat sekarang? Okey. Kita nak tinggalkan Y tu duduk sorang-sorang. Kita nak tinggalkan Y tu sorang-sorang. Okey. So, first step, apakah yang perlu kita lakukan? Kita pindahlah dulu mana yang tak terlibat. Contohnya ni, kita pindah kat sebelah. Disebabkan dia adalah tolak, pindah jadi tambah. Tinggallah XY. So, 3 tu kita pindah, dia akan jadi bahagi. Dan kita pisahkan dia, 2 bahagi 3, 4X pun bahagi 3. So, dia lepas tu mesti X dulu ya. Susun balik. Jadi macam ni. Jadi ini kita punya C, kecerunan. Ini kita punya C, itu punya M, itu punya C.
Okey guys, boleh ke? Okey, Ajman dah okey dah. Better sikit. Jadi dapatlah bentuk kita Y, ada C, ada M, ada C. Itulah maksudnya. Okey. Jadi kalau cikgu lukis graf dia ni, cikgu dah baca dah ni C. C ni pitasan Y. C ni pitasan Y. 2, 3. Maksudnya Y berada kat sini. Pitasan Y 2, 3. Kecerunannya positif. Positif dia mesti condong ke kanan. Jadi graf inilah persamaan dia guys. Persamaan garisan ni. Itu je nak beritahu. Senang je. Okey, kalau dia negatif, katalah dia negatif kan. Dia negatif condong ke kiri macam ni. Okey. Boleh Okey. So now dengan menggunakan maklumat yang cikgu tunjukkan ni, contoh, cikgu nak minta korang buat nombor 2. Okey, mulakan. So pindah dulu mana yang perlu. Contohnya ni. Pindah ni ke sebelah. Nak tinggal Y seorang-seorang. Okey, mulakan sekarang. Dapat jawapan, cukup komen sikit tengok. Betul tak jawapan korang? Okey, dapat ke? Ajman dapat dah? Okey, jom kita buat ya. So, dia pindah X ke sebelah. Jadi, tolak lah. 2X. Okey. So, lepas tu pindahkan 3. 3 tu dia darab kan. Kalau pindah jadi bahagi. Okey, Bertrisha. Sampai sini boleh? Boleh follow? So, bahagi dengan 3. Kita pisahkan dia ya. Okey. Tolak tambah. So, kita susun balik. X kat depan. C dekat belakang. Okey. Sama tak dapat? Bertrisha dapat sama tak? Hampir sama. Okey lah tu Bertrisha. Hampir sama okey lah tu. So, pintasan Y dia negatif 4/3. Negatif 4/3 dan dia adalah bersifat positif condong ke kanan. Jadi graf kita macam tu lah. Hampir sama okey lah tu. Hampir sama okey. Okey, kawan-kawan lain macam mana? Ni gambar rajah tak payah lukis je. Gambar rajah cikgu tunjuk je. Yang penting jadi macam tu. Dia nak Y seorang-seorang. Okey.
Ajmal macam mana Ajmal? Okey ke Ajmal? Perlukan pertolongan? Okey, boleh. Betul Alia macam mana Alia? Alia okey ke? Arik, so far so good. Ashraf macam mana internet? Ashraf punya internet okey? Ashraf punya internet okey. Arik okey. Encik Nik okey, Encik Nik. Alia okey. Alhamdulillah. Okey. Kalau okey, guna move guys. Betul Okey, ni pun sama macam mana kita nak tinggal Y sorang-sorang. Azim. Ya Azim. Azim, lupalah tu lah Azim. Lupa Azim. Cik Nik tu rupanya awak Azim. Okey. So, now kita nak tinggal Y berseorangan. Jadi, apa perlu kita buat? Kita pindah layar ini ke sebelah dahulu. Ini tengok tolak tu guys. Tolak ya. Tolak. Jadi, bila kita pindahkan dia akan jadi tambah. Okey. Jadi, seelok-eloknya korang pindah siap-siap ni X kat sini. Satu kat sini. Senang sikit. Okey, lepas tu 2 ni kan. 2 ni kan bahagi. Jadi, bila kita pindah, dia akan jadi darab. Darab semua sekali tau. Okey. Dan korang kembangkanlah dia. Ini. Jadi 2 darab X, 2X bahagi 6. 2. Okey. Dah, korang boleh kecilkan lah. Dan dapat X per 3 tambah 2. Tada! Itulah jalan kerjanya. Kita kena biasa ni guys. Nanti senang nanti korang masuk form 4 nanti. Benda ni dah jadi makanan kita lah. Jadi pengalaman cikgu lah ajar form 4. Yang ini disangkut. Jadi cikgu satu hari pula kena cerita ni. Bukan satu hari, berhari-hari lah. Satu hari kadang dia lupa. Minggu depan cerita lagi. Jadi awak akan rugi masa kat situ sikit. Kalau boleh kita mahirkan terus dalam tahun ni. Tahun depan ini dah kira macam makanan kita dah. Nampak je kita terus lancar buatnya. Okey, kat sini juga bagi masa sikit guys. Cuba buat nombor 2. Okey, kita nak tinggalkan Y sorang-sorang. Okey, mulakan guys. Okey, jom kita bincang. Hopefully korang dah dapat. Zoom sikit. So, mula-mula nak pindahkan apa dulu guys? Kita pindahkan X per 4. Kita pindahkan seketul tu. Ingat, dia tambah ya. Jadi, bila kita pindahkan sebelah, dia akan jadi, kalau tambah dia akan jadi tolak. Sini masih lagi 2 lah. Okey, lepas itu kita cuba bracketkan dia. Sebab apa bracket? Kerana nak pindahkan 2 ni kan bahagi.
Jadi kalau pindahkan dia akan jadi darab X per 4. Jadi korang pindahlah ni. Darab. Jadi korang akan dapat 2 darab 1, 2 negatif X per 4. Okay guys, so ni korang boleh potong. Nampak tak? 1, 2. Jadi korang akan dapat negatif Y sama dengan 2 X per 4. X per 2. Okay. Dan korang susunkan dia supaya X tu dekat depan, pintasan Y dekat belakang. Dapat dah ya? Azin dapat dah. Okay. Tapi jangan lupa, ni kita ada negatif ni guys. Kita ada negatif. Kalau ada negatif, apa perlu kita buat? Kita tukar simbol je. Ni akan jadi positif. Ini jadi positif. Ini jadi negatif. Dah. Itu je guys. Jadi yang simbol tu kita tukar kemudian. Faham tak? Okey. Sepatutnya X tolak 2. Salah sikit je Azim. Okey lah tu. Mungkin Azim lupa nak kembangkan ni kot. Cikgu rasa Azim mungkin lupa nak kembangkan ni. 2 darab 1 tu. Sikit-sikit macam tu okey lah kawan-kawan ya. Kalau sikit-sikit macam Azim tu, kela-kela sikit macam tu okey lah tu. Maksudnya korang punya pemahaman tu dah makin bagus. Cuma kena improve sikit careless saja. Dalam belajar matematik ni, careless tu adalah benda biasa. Kadang-kadang cikgu pun masih buat careless. Careless dari segi simbol, tak perasan. Tak perasan. Kadang-kadang otaknya fikir lain, tulis fikir lain, betul tak? Sebut lain, tulis lain. Kadang macam tu. Okey, dah. Bagi kawan-kawan kita saling kejap ya. Kita bagi kawan-kawan kita saling kejap. Bab 13 ni bab terakhir kita guys. Jadi kalau kita mahir bab ni, cikgu rasa insya-Allah lah untuk akan datang lebih mudah. Okay, dah cikgu move ya. Okay, now kita nak masuk yang berikutnya. Yang ini dia bagi Y sama dengan MX tambah C dah betul. Okay, cuma pula dia nak dalam bentuk yang lain pula. Dia nak bentuk ni. Ni namanya bentuk am. Ni namanya bentuk am. Perlu tak kita belajar bentuk am? Sepatutnya tak payah belajar pun tak apa. Tak payah belajar pun tak apa sebenarnya sebab dia tak apa-apa nak penting sangat. Cuma bagus kita belajar ni, kita banyak knowledge lah pasal mengenai graf. Jadi kalau kita nampak bentuk macam ni, pernah belajar lah. Macam tu sebenarnya guys. Tapi kalau nak skip, yang ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting, yang ni kena penting. Ni penting. Y sama dengan MX sama C penting. Ini kalau nak kata penting pun, dia ada guna tapi taklah apa-apa penting sangat. Okey, tapi walau macam mana pun kita nak buat jugalah. Okey, macam mana key dia? Key dia kita nak belakang kanan ni kosong. Kita nak belakang tu kosong. So, macam nak buat? Senang je lah. Jadi semua benda ni kita akan pindah ke sebelah kiri. Faham tak guys? Dan 5 tu pun kita pindah sebelah kiri. Dah selesai. Kalau boleh, X kita letak dekat depan. Tada! Dah siap. Okey guys, boleh ke? Boleh faham tak? Sampai sini. Ada soalan?
Boleh ya? Boleh share okey kan? Okey. Seelok-eloknya kalau boleh yang X depan ni kita nak positif. Jadi kita tukar semua simbol guys. Tukar semua simbol. Ini jadi macam ni. Jadi dua-dua ni jawapannya sama je. Benda yang sama saja. Okey, cuma yang kedua ni nampak lebih menarik kerana depannya positif. Itu je lah. Okey, sebab dia naklah bentuk macam ni, nampak tak? Dia nak positif depan ni. Okey, tapi sebenarnya dua-dua ni sama. Sama. So, mana lagi bagus? Dah tentulah yang positif. Dia nampak macam clean je depan je kan? Clean saja. Okey guys, disebabkan korang dah tak faham sikit, cuba try buat nombor 2. Okey, aku bagi masa 1 minit setengah je. Okey, mulakan. Okey, dia dah dapat dah 6Y, 6X tolak Y tolak 8. Jom kita check, betul tak? So, kita pindahkan dulu X, Y tolak 6X. Terus tambah 8 lah ya, cuba buat terus. Kat sini kita letak X kat depan, diikuti oleh Y, diikuti oleh 8. Kita perasan kat sini, kita punya X ada negatif. Jadi tukar je simbol, tukar simbol X, yang lain pun kena tukar juga. Tada! Okey, Azim betul. Azim betul, Azim. Tahniah. Okey, boleh Ajmal, okey Ajmal? So far so good? Arik okey, Arik boleh follow? Boleh. Darwish okey? Izzuddin? Okey, Alia okey? Boleh cikgu teruskan Darwish okey je? Okey. Okey, good. Kalau boleh okey. Okey, kita nak masuk yang berikut. Okey, ini pun sama. Okey, macam mana kita nak jadikan macam bentuk tadi. Ini mencabar sikit. Ini mencabar sikit. Jadi, cikgu tunjukkan dulu ya. So, mula-mula apa yang perlu kita buat adalah kita nak jadikan dia dalam bentuk yang paling mudah dahulu. Macam mana? Ni, kita nak jadikan dia seorang-seorang ni. Okey, maksud cikgu, kalau boleh, kita selesaikan yang ini dulu. Okey, cuba korang tengok. 4 dengan 5 ni, nak tahu, kita cuba darabkan dia. 4 darab 5 dapat apa? 20, betul tak? Okey, jadi apa yang korang buat adalah korang darab semua ni dengan 20. Faham tak? Ikut yang bawah ni. Okey. Jadi kita darab lah. Semua darab ni. Kita buat sendiri. Okey, jadi kita dapat 20X per 4 tambah 20Y per 5 sama dengan 20. Okey, korang okey tak sampai sini? Boleh ke? Sampai sini korang boleh? Boleh faham? Boleh Okey, lepas tu apa yang perlu kita buat adalah kita permudahkan. 20 dengan 4 jadi 5. 20 dengan 5 jadi 4. Jadi dapat 5X tambah 4Y sama dengan 20. Dah nak selesai dah ni. Pindahkan saja 20 tu. Sebab dia tambah jadi tolak 20. Tada! Dah siap guys.
Faham tak? Macam mana Ajmal? Okey tak? Macam mana? Boleh Azim, okey Azim? Boleh terima? Okey, kalau boleh terima, cuba buat nombor 2. Boleh terima, good. Nombor 2 bagi masa 1 minit setengah. Tengok bawahnya. Tengok bawahnya. Okey dah ke? Okey. Azim kata dah ada. Okey, juga aku tunjuk dua cara Okey. Cuba aku tunjuk cara pertama dahulu. Okey, cara pertama, cuba korang tengok ni, 4 boleh jadi 8 tak? Kalau dalam sebelah ni, 5 tak boleh jadi 4, 4 tak boleh jadi 5. Tak boleh. Kalau kat sini, 4 boleh jadi 8 tak? 4 boleh jadi 8. Darab 2 kan? Betul tak? Darab 2, 8. Okey? Jadi, bermaksud disebabkan 8 boleh, cikgu darabkan dia dengan 8. Tapi Hazim punya tu betul Hazim. Nanti cikgu akan buat cara Hazim tu. Okey, jadi sampai kat sini, kita akan kembangkan dia. Okey, dia akan jadi 8x per 8 tambah 8y per 4 sama dengan 8. Dan kita kecilkanlah, habis 2. So, kita akan dapat x tambah 2y sama dengan 8. Jadi, x tambah 2y tolak 8 sama dengan 0. Okey, ini cara pertama. Okey. Boleh salin dulu. Cikgu nak masuk cara kedua pula. Okey, cara kedua, cara pertama faham kan? Cara kedua buat macam Azim tu lah. 8 darab 4 dapat 32. 32 kan? Jadi Azim pun darab 32. Betul tak Azim? Macam ni Azim buat kan? Azim pun darab lah satu-satu ni. Ya kan? Okey, kita pun buat 32x bahagi 8 tambah 32y bahagi 4 sama dengan 32. Okey, bila kita kecilkan, kita akan dapat dia 4. 4 ke Azim? 4 dapat Ni dapat 8. Betul Azim Jadi kita akan dapat 4x tambah 8y sama dengan 32. 32 tu juga pindah siap-siap lah. Jadi tolak 32. Ini pun betul Azim ya. Bukan salah, betul. Cuma, kalau Azim nampak kat sini, kita boleh kecilkan lagi. 4, 8, 32, semua ni ada sifar 4.
Azim faham tak? Semua ada sifat 4. Boleh faham tak? Kalau boleh kita kecilkan siap-siap. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. 32 bagi 4 dapat 8. Kita bagi sendirilah, congak dalam kepala je. Kita dapat X tambah 2Y tolak 8. Itulah maksud cikgu. Jadi kalau nak guna cara macam Azim ni, boleh, lagi senang sebenarnya. Cuma bila dah jadi tu, tengok dulu. Ada tak sifar yang boleh kita kecilkan? Biasanya boleh. Kalau ada nombor macam ni, 8 dengan 4 macam ni, biasanya boleh. Kecuali kalau nombor macam ni, 5 dengan 4 yang tak boleh darab, tak boleh lah. Faham maksud cikgu tak? Boleh. Jadi mana-mana cara pun boleh. Mana yang korang selesa lah. Boleh. Iman, Batrisha macam mana Batrisha? Awak suka cara mana? Cara 1 ke cara 2 Batrisha? Cara 2 juga? Okey, guna cara 2. Kalau senang yang tu, guna cara 2. Tapi jangan lupa lah, lepas tu korang kena kecilkan. Tengok sifar ada tak. Kalau tak, nanti dia tolak markah lah. Dia tu bukanlah salah kan. Cuma kita tak kecilkan je. Okey. Okey, gua rasa dah banyak kita belajar. Jadi yang bawah ni, ulangan semua ni cikgu nak skip. Cikgu terus nak skip masuk muka surat yang ke-7. Cikgu target minggu depan nak masuk bab baru ni guys. Bukan bab baru, maksudnya kita dah habis. Kita nak buat revision. Revision semua bab. InsyaAllah. Okey, kita nak masuk nombor 8. Dia kata tentukan sama ada setiap pasangan garis disebut adalah selari. Apa maksud selari? Selari contohnya, katakanlah kita ada AB selari dengan CD. Selari maksudnya dia tak sama panjang, tetapi arahnya, kecerunan dia sama guys. Jadi kecerunan nombor 1 ni, dia sama dengan kecerunan nombor 2. Jadi kalau disebut selari, kecerunan dia mesti kedua-duanya sama. Kecerunan yang sama tau. Ingat tu, kecerunan. Kecerunan tu kita wakilkan dia M. Okey, boleh faham tak? Sebut je selari, mesti teringat. M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2. Macam mana nak tahu M? Kita kena buat Y sama dengan MX tambah C. Kena buat bentuk macam ni. Sebab kita nak tengok M ni. Ni M ni. Mesti sama dua ni. Okey, jom kita buat satu contoh dulu. Supaya korang nampak sikit. Korang dah ada idea. Mungkin tak tahu lagi nak start macam mana kan. Okey, kita tengok yang pertama ya. Okey, jadi untuk senang cikgu buat sebelah-sebelah. So, Y, 2Y sama dengan 4X tambah 8. Tu yang pertama. Yang kedua, negatif 3Y sama dengan 6X tolak 1. Jadi ingat kita nak jadikan dia Y seorang-seorang tau. Y sama dengan MX tambah C. Kita nak jadikan bentuk macam ni. Okay, so now kita pindahkanlah 2 tu. 2 tu kan darab. Bila pindah jadi bahagi. Nak senang, korang pisahkan dia. 8 ni pun sama. Korang pisahkan macam tu. Boleh kecilkan tak? Kecilkanlah, dapat 2. Dapat 4. So, final dia dapat negatif 2X tambah 4. Tengok kat sini. Dia punya M dia adalah negatif 2. Okey. Boleh kan? Okey, cuba korang try buat nombor 2 pula guys. Korang try buat ini. Okey, mulakan sekarang. Apakah M korang dapat? Sama tak M dia? Adakah M dia pun negatif 2 juga?
Berapa ni dapat ni? Azin dapat. Azin dapat negatif 2 juga, sama. Oh, jom kita check. Betul tak Azin punya ni? So, mula-mula kita akan pindahkan negatif 3 tu. Ya, okey. Kalau korang dah biasa, korang terus je boleh buat macam ni guys. Nak simakkan masa, terus kau buat macam ni. Faham tak? Jimat masa. Dan korang boleh terus potong. Jadi 2 lah. Jadi kat situ negatif positif negatif. Negatif positif negatif positif. Okey, kita berminat nak tengok yang M saja. Sama tak M dia? M dia sama tak? Jadi M1 sama dengan M2. Kalau sama, dia adalah selari guys. 3 negatif tak jadi positif ke? 3 dia kalau negatif positif tu, Arik, dia kena bawa ke tengah Arik. Dia kena bawa ke tengah ni. Boleh Arik? 3 ni 3 tu positif lah. 3 tu positif lah. Cuma nak mewakilkan dia yang tengah satu tu je. Okey Arik, boleh faham ke? Okey. Sebenarnya positif 1 ni positif, 3 pun positif. Cuma positif-positif, kita wakilkan yang tengah tu sebagai positif. Boleh Arik soalan Arik tu bagus tanya. Sebab ada juga yang pelajar kawan-kawan lain dia keliru kan. Jadi macam ni Azin kata samalah. Jadi dia selari lah bermasuk. Dia kedua-dua ni garisannya selari guys. Boleh faham maksud aku kan? Itulah penting kita belajar persamaan ini. Sebab tu aku tekankan sangat. Okey, kita buat lagi, try. Kita try yang seterusnya, tengok. Okey, cikgu bagi masa sikit guys, korang buat. Okey, yang pertama, 2y tambah x sama dengan negatif 7. Ingat nak tinggal y seorang-seorang. 4 tolak 3y sama dengan 9x tolak 2. Okey, mulakan guys. Cuba cari yang pertama dulu, berapakah m dia. Okey. Kita buat satu-satu supaya kita tak tercicir. Okay, dapat M dia, beritahu cikgu. M1 berapa? Okey, berapa Arik dapat yang pertama? Jom, kita nak tinggal y seorang-seorang ya guys. So, mula-mula kita pindahkan x dahulu. Lepas tu kita pindahkan 2, ingat. Terus kita buat kat sini ya. Dah, settle. Nak nampak menarik, kita buat 1/2 guys. X letak tengah-tengah. Nampaklah sikit berapa M dia. Jadi M ni M pertama kita Negatif 1/2 M nya. Sama tak Arik? Sama tak? Boleh. Batrisya sama tak Batrisya?
Azim sama tak? Ataupun ada kawan-kawan kita keliru? Keliru pun maklum kepada cikgu. Iman sama? Alhamdulillah. Okey, kita buat yang kedua. Jadi kita pindahkan 4 ke sebelah. 4 ni positif tau. Jadi bila kita pindah jadi negatif lah. 3y sama dengan 9x tolak 6. Jadi y sama dengan 9x bahagi negatif 3. 6 bahagi negatif 3. Ni korang bolehlah potong ya guys. Jadi 9 tu positif tau. Jadi 93 dapat negatif 3x. Negatif-negatif positif. Tengok dekat sini dia punya M2 dia sama tak? Therefore M1 tak sama dengan M2. Kalau tak sama maksudnya tak selari. Tidak selari guys. Azim sama sikit. Boleh tu Azim. Sikit-sikit sama tak apa. Lama-lama dia sama betul. Biasalah mula-mula belajar. Farisha macam mana? Farisha okey ke? Alia okey? Boleh follow sampai sini? Farisha okey je? Alhamdulillah. Izzuddin okey Izzuddin? Bab ni dia panjang sikit sebab dia bab last dan juga dia sangat penting lah bagi cikgu. Sangat penting lah. Sebelum masuk form 4 ni sangat penting. Izzuddin okey? Alhamdulillah. Okey, kalau okey semua, kita nak bagi satu lagi. Satu lagi subtopik ya. Kita nak bagi satu lagi subtopik. Okey, subtopik kita yang berikutnya adalah dekat sini. Kita baca soalan dulu. Soalannya adalah cari persamaan. Cari persamaan setiap garis lurus. Ingat, garis lurus tu maksudnya graf kita macam ni lah. Tu maksudnya garis lurus melalui satu titik P, satu lagi titik P dan selari dengan suatu garis L. Dia selari. Okey, soalannya dia nak cari apa ni? Dia nak cari persamaan. Dia nak cari persamaan. Okey, mula-mula kita ada garis lurus L. L. Okey, ini garis lurus L. Persamaan dia adalah 2y sama dengan 6 tolak 5x. So ingat, kita nak cari M1 ya. Sebab dia kata selari. Bila selari, M1 mesti sama dengan M2. Itu maksudnya. Okey, sekarang ni kita nak cari M1. Oleh itu, kita ambil L ni 2y6 tolak 5x. Jom, tinggal y seorang-seorang. Okey, cuba korang buat y seorang-seorang. Berapa dapat M dia? Okey, mulakan. Cuba komen berapa M dia guys. Okey, dapat berapa tu? Okey, pindahkan 2 darab jadi bahagi. Okey, jadi yang ini jadi 3 lah guys ya. So, kita susun balik. Negatif 5 per 2 x tambah 3. So, berapa M dia?
Nampak tak M dia adalah negatif 5/2. Itu M dia. Okey. Siapa sama dengan cikgu sampai sini? M dia sama. Siapa dapat sama dengan cikgu? Hasil dapat sama, berarti siapa sama? Alhamdulillah. Betul lah tu, M dia. M dia sama. Betul. Okey, tiba-tiba kita ada satu lagi garisan P. Okey, kita bayangkanlah dia macam ni ya. Kita bayangkan saja. Okey, mungkin yang pertama ni kemungkinan dia duduk dekat sini. Kemungkinan lah ya. Macam tu. Ni katakanlah yang pertama, yang LL. Tiba-tiba yang P ni pun dia selari. Mungkin di bawah sikit. P. Selari. Jadi dia ada satu titik saja. Titik dia 60. Mungkin kat sini lah kot 60. Mungkin kat sini ke, tak pastilah. Kan? Mungkin dekat situ. Ataupun kita buat dekat atas sikit. Mungkin dia punya kat sini. Selari. Tu ada dekat-dekat Okey, ni dia punya P. So, dia punya titik dia yang ada 60. Dekat sini 60. Ada satu je titik dia. Tapi kita kena ingat sebab dia selari, maka dia punya M dia tetap sama. M2 ni sama dengan M1. Okey. Jadi, apa yang cikgu nak sampaikan, dia punya garisan ni, mesti kita kena buat Y sama dengan MX tambah C. Yang kita belajar sebelum ni. So, apa yang kita nak sekarang ni? Kita nak gantikan M ni, mestilah sama dengan M ni. Itu je nak beritahu. Kan? Jadi, kita gantilah M ni dengan negatif 5/2. Sebab sama, dapatlah jawapannya Y sama dengan negatif 5x/2 X tambah C. Dah siap. Cuma masalah kita sekarang ni C kena cari. C kena cari. Okey, C kena cari tu lain kali cikgu cerita. Sampai sini je nak beritahu persamaan dia. Jadi kat sini C kat sini. C ni kita tak jumpa lagi. C tu tak jumpa lagi, cikgu akan cerita lain kali. Sebab cikgu tak nak buat pening sangat, banyak sangat ni. Jadi kita akan buat sampai sini je. Faham tak guys? Boleh terima tak sampai sini? Boleh ya? Jadi sebagai kesimpulan cikgu boleh buat, ini Y sama dengan negatif 5/2X tambah C. Dekat bawah ni, Y sama dengan negatif 5/2X tambah 3. Nampak tak kat sini kita ada persamaan mengenai pintasan. Nak beritahu tu je lah. Kan? Mudah je kan? InsyaAllah mudah sahaja. Okey, kita try lagi. Nombor 2. BB. Okey, korang cuba cari dulu M bagi yang pertama ni. Okey, mulakan guys. Tinggal Y sorang-sorang dulu. Okey, beritahu cikgu M korang dapat berapa. Okey, mulakan. Buat yang L dulu ya. Okey, mulakan guys. Okey, berapa Badisha kalau dapat dah? M dia berapa dapat?
Okey, dah. Iman dapat apa Iman? Jom kita check. So, kita pindahkan Y jadi positif. Dan kita pindahkan 3. Jadi kita dapat 2/3Y ya. 2/3Y pula. Terbalik lah guys. Aduh, cikgu salah buat. Sorry. Kena pindahkan X lah kan. Silap pula. Negatif 2Y sama dengan 10 tolak 3X. Y sama dengan 3X tambah 10. Y sama dengan negatif 3X bahagi negatif 2 tambah 10 bahagi negatif 2. Jadi kat sini kita boleh potong lah ni. Kita akan dapat Y sama dengan negatif positif. Tambah dengan tolak jadi tolak. Okey dah. Kita punya M kita adalah ini 3/2. Jadi daripada situ terus kita masukkan dalam formula kita Y sama dengan MX tambah C, di mana M kita adalah 3/2. Tada, dah siap. Okey ke guys? Boleh ke? Dapatlah persamaan kedua kerana dia selari. Macam tu. Bolehlah saling kejap. Kita stop sampai sini lah. Nampak gayanya minggu depan kita sambung lagi bab ni guys. Bab ni panjang sangat ni. Boleh ya? InsyaAllah. So ada apa nak tanya tak sebelum kita bersurai? Nak tanya apa tak sebelum kita bersurai guys?